semayang, nak boleh lekat semayang 5 waktu sehari semalam, ambil masa. Kalau balik baru nak mula semayang, kadang-kadang umur 30 baru mula semayang, itu yang kadang-kadang hak 5 tinggal 3. Jumaat kadang-kadang sebulan 2 kali ya. Tekuk rajin dia pergi, tekuk tak rajin dia tapi kunci pintu di rumah, duduk dengan anak bini dia, tak pasal malu. Di Kedah baru dilaksanakan enactment siapa tak pergi Jumaat adalah sekian-sekian syarat, tangkap pun dalam penjara. Bila diumumkan enactment ini, denda 1,000 pun dalam penjara, pakat loncat habis, ada duduk kampung tak nak pergi Jumaat. Kalau tanya bini, mana piah putih aku, mana hutang baju aku ni, dah selama hidup tak nak pergi Jumaat. Bini kata, abang macam mana nak pergi Jumaat minggu ni? Kan senang, siapa nak duduk bayar compound sampai 1,000. Aku tak lah, dia pergi tu bukan kerana takut ke Allah, dia pergi tu kerana takut dengar kata denda 1,000, bubuh dalam penjara, baru dia loncat pergi sembahyang Jumaat. Umur kadang-kadang 60, 70 dah tuan-tuan. Sebab apa ni? Sebab daripada kecil kita tak bagi pendidikan solat pada anak-anak kita. Dia tak sembahyang umur 7 tahun, anak-anak tak berdosa sebab dia bukan mukallaf. Tapi mak bapak akan disoal di akhirat nanti, pasal apa kamu tak ajar suruh anak-anak kamu sembahyang masa anak kamu umur 7 tahun. Bahkan kata ulama, dedahkan siap-siap dengan dia tentang ibadat puasa sebagai contoh 7 tahun. Tahun pertama suruh dia puasa, jangan paksa dia sampai pukul 7.30. Dia sampai pukul 9 dia kata tak ada mau dapat, makanlah tak apa. Hari kedua ajak pergi sampai pukul 10. Hari ketiga ajak sampai pukul 12. Keempat, 5 sampai akhirnya seminggu 2 minggu dia boleh puasa, ada konflik secara sempurna. Ataupun tahun ni mungkin tak sempurna, tahun depan tahun yang kedua dia boleh puasa penuh 30 hari, sehari penuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi kalau umur 40 baru mula puasa, Allah, dia ada start tu, ada satu bawah titi dia panggil dekat kawasan tu Ampang Jajah. Bawah Ampang Jajah tu ada satu titi, teduh elok situ. Kita duk pergi kadang-kadang tengok pukul 12 ada orang makan dah. Bulan puasa ni ada makan tu bukan budak-budak umur 40, 50. Kita pergi, kita tanya, oh kita pergi dia buat lah. Kita kata, oi tang ni maghrib awal tu, pukul 12 masuk lah. Dia kata, kira-kira lewat jugalah hari ni. Dia kata, kemarin pukul 9 masuk lah. Kemarin dia kata pukul 9, mana pukul 9 kami buka puasa dah kemarin. Hak duduk tu tuan-tuan, umur 40, 50 dah, tibai dengan rotan. Jangan kata dengan rotan, dengan pelepah nyok pun belum tentu jalan lagi. Pelepah nyok kelapa kan, dibalur dengan pelepah nyok pun belum tentu lagi mereka ni nak sedap diri. Sebab tu Islam menitik berat kepada kita pendidikan agama pada anak-anak ni. Seawal usia 7 tahun, mak bapak wajib dah ajar semayang. Umur 10 tahun bagi tempoh 3 tahun, 3 tahun, 10 tahun dia tak semayang. Oh, jangan sayang, tibai. Tibai bukan nak bagi cedera dia, tibai kerana nak takdim, nak ajar dia. Tinggal solat, oh tibai kamu, bukan kerana tak sayang, pasal sayanglah bapak tibai kamu. Batu rotan dalam pendidikan kita dulu memainkan peranan tuan-tuan. Rotan kadang-kadang tak tibai pun. Ayah kita gantung rotan di dinding rumah. Time maghrib kita duduk main, dia kata masuk. Kita kata siapa ada sedikit. Dia kata masuk, maghrib dah. Kita kata sat nak biar. Aku kata masuk, aku balon dengan rotan, tibai dengan rotan itu. Dia kata dia ugut saja, tak tibai pun. Masa tu dengar kita dengar rotan tu celapok, kita masuk dalam rumah, tukang baju mandi apa semua, siap untuk sembahyang Jumaat, lagi nanti mengaji Quran. Itu pendidikan kita dulu. Sebab tu anak-anak kita, generasi kita tu ada adab takut pada orang tua. Hari ni berani buat di sekolah lagu tu tuan-tuan. Awak ni kalau duk buat juga lagu tu, masa tadi ni tayar 4 biji ada ni, balik 4 biji confirm tak ada ni. Anak-anak murid dia buang habis. Atau karaoke tu kena nasi buruk lagi, balik nak kena pergi cari kedai cat juga. Pasal apa? Habis kereta dia torek dengan budak-budak dengan penuh sepanjang kereta. Anak-anak kita torek. Pasal apa? Pasal guru denda dia tak semayang jemaah. Sebab tu anak-anak kadang-kadang ada ilmu, tetapi keberkatan di sebalik ilmu itu tidak ada. Sebagaimana orang dulu mengaji di pondok, di sekolah-sekolah agama,
mak bapak dihantar di sekolah agama, ustaz nak buat apa pun anak saya buatlah, kalau dia salah hukum, jangan mati sudah ustaz. Ajak dia supaya dia jadi orang, supaya dia jadi manusia yang taat pada Allah. Kita balik di rumah pun kita tak berani cerita kat pak kita, kena tiba dah di sekolah ni. Tak berani cerita, kita tahu kalau cerita kat pak sekali lagi bukan pak nak pergi seorang ustaz, pak nak tambah lagi kat kuda. Sambil pak tambah, pak kata ustaz tak tiba, kalau hang tak salah, mereka hang buat salah, pak tiba hang, pak ustaz tiba, ustaz hukum kau. Sebab tu anak-anak dia reti bila walaupun mengaji tak tinggi, tapi adab dia ada dengan guru dan sebagainya, bukan sampai mereka mencederakan, tapi sekadar untuk memberi pengajaran dan pendidikan kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, walaupun tu imam bagi masa panjang, saya taklah cadang cakap panjang. Ada sikit lagi saja di antara yang disebut oleh para ulama kepada kita, tanggungjawab sebagai ibu bapa apa dia? Hendaklah mak bapa mengajar kepada anak-anak untuk memilih kawan yang baik. Pilih kawan. Ajak anak-anak kita supaya dia reti memilih kawan. Pasal apa? Nabi kata kepada kita, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia akan mengikut agama, cara hidup. Khalil makna kawan rapat dia, kawan kamcin, kawan rapat, kawan yang baik dengan dia. Kalau kawan rakan baik dia, rakan jenis semayang, jenis puasa. Kalau hak perempuan, hak lelaki jenis tutup aurah, anak kita hak kawan dengan dia, insya-Allah dia akan jadi macam mana kawan dia. Tapi kalau anak-anak kita hak perempuan, contohnya dia seorang berkawan dengan kawan dia lagi 10 orang, tudung pun tak pakai, kepala pun tak tutup, aurat pun tak tutup. Dia seorang pakai tudung, dia seorang tutup aurat. Lama-lama dia merasa segan. Bukan dia nak tarik kawan-kawan dia, kawan-kawan dia 10 orang tu nanti tarik dia, akhirnya dia londek, koi sikit, aurat pun dia tak tutup lah. Anak-anak kita yang kita ajak daripada kecil semayang apa semua, bila dia berkawan dengan kawan hak ramai yang boleh mempengaruhi dia, mula dia terikut dengan budaya isap rokoknya, dadak dan sebagainya. Kenapa? Kerana pengaruh kawan-kawan. Hak tu kita tak ajak di rumah, hak tu kita tak ajak di sekolah, tapi dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada kawan-kawan dia. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia amat terpengaruh dengan agama, cara hidup kawan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seseorang kamu pilih dengan siapa yang dia jadikan sebagai kawan baik dia. Khalil mana teman rapat dia. Nak berkawan ni ramai, tak apa, silakan. Tapi hak jadi kawan baik kita tu orang yang ada agama. Sehingga Nabi umpamakan bila kita berkawan baik dengan orang-orang baik, seumpama kita berdamping dengan orang yang menjual minyak wangi. Walaupun dia tak panik ataupun dia tak calik minyak wangi dia kat kita, tapi sekurang-kurangnya bau wangi dia tadi ni kita dapat cium, kita dapat hidup, bolehlah. Tapi bila kita berkawan dengan orang-orang yang jahat, orang yang buruk akhlak, seumpama kita duduk di sebelah orang yang sedang menempa besi, duduk bakar besi. Walaupun tak terbakar, tapi percikan api tetap kena, bau asap daripada bakaran api tadi ni tetap akan kena baju kita, tubuh badan kita. Lebih kurang lagu tu lah. Sebab itu tuan-tuan, peranan mak bapak dalam memantau siapakah rakan dan kawan anak-anak kita amat penting. Tambah hari ini cukup perlu tuan-tuan dengan telefon dan sebagainya. Banyak tips yang kita baca, kenal kawan melalui laman Facebook, WhatsApp, WeChat. Seminggu kawan ajak pindah tidur di hotel berzina dan sebagainya. Baru kenal seminggu dalam melalui alam maya ni sudah berani untuk berjumpa, akhirnya berlaku perbuatan zina dan sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita minta Allah lindung dan Allah pelihara anak-anak cucu kita daripada fitnah yang semakin rupa, tuan-tuan. Tak lain dan tak bukan kena balik kepada agama dengan fitnah yang semakin banyak pada hari ini. Yang di antaranya lagi Nabi sebut tanggungjawab kita pada anak-anak, at-taswiyatu bainal aulad. Kena berlaku adil pada anak-anak. Anak kita ada 3 orang, berlaku adil lah pada 3-3 anak-anak kita. Adil tak mana? Wadhalika fi ri'ayati wal mahabbati wal ihtimami bil hadaya maddiyan wa ma'nawiyan. Hendaklah bapa dan mak berlaku adil pada anak-anak, pada memelihara, pada bela anak-anak, pada beri kata al-ihtimam, ambil berat tentang anak-anak. Tunjukkan kita ni ambil berat, sayang ke anak-anak ni. 3-3 kita sayang. Bukan kata kita sayang hak bangsu saja, hak nombor 2, nombor 3 kita tak sayang tak.
Hatta kata ulama, hendaklah dalam bab pemberian pun bagi sama rata. Kalau nak beli baju, nak beli pakaian, tiga-tiga kita beli. Nak bagi hadiah apa? Beli basikal, tiga-tiga kita beli. Kalau duit tak cukup, jangan beli lagi. Duit cukup, tiga-tiga baru kita bagi, supaya tak timbul rasa kecil hati dalam diri anak. Selagi kalau kita beli hak kecil, kakak ada kedua tanya, kat kakak mana? Dia kata, salah, ayah tak beli lagi. Itu mula bulan ayah tak sayang kat cik. Cik lah pasal manja dia kata. Dan dia kata, ayah tak sayang kat cik tu, maknanya dia kecil hati dah tuan. Kalau kerap kali kita buat lagu tu, dia akan tanam dalam memori dia sampai ke tua esok-esok. Nabi sebut kepada kita, Nabi kata apa? Irdilu baina auladikum fil ataya. Hendaklah kamu berlaku adil kepada anak-anak kamu dalam pemberian. Berlaku adil dalam pemberian, makna kita bagi ke anak-anak kasih sayang ke, pendidikan ke, ataupun pemberian hadiah ke, berlaku adil. Bagi sama rata. Hendaklah kamu berlaku adil pada anak-anak kamu dalam bab pemberian. Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri. Sebagaimana kamu nak anak-anak kamu berlaku adil kepada kamu dalam memberi kebaikan kepada kamu esok hari. Esok bila kita tua, kita nak setiap anak kita 3 orang semuanya ambil berat kat kita. Kalau kita nak lagu tu daripada kecil, kita kena berlaku adil kepada dia. Kalau kita tak berlaku adil, kita ada pilih kasih. Anak-anak yang merasa diri dia disisihkan, bila kita tua esok, anak-anak yang kita sayang lebih ni, dia telefon kakak, kak, tolong Syah pergi tengok ayah hari ni, saya tak dan, ayah nak kena ambil ubat hari ni. Kak dia kata, hampa pergi tengok lah, aku tak dan. Dulu masa aku kecil-kecil, dulu pun pak sayang kat hampa lebih pada aku. Kalau dia beli apa, dia beli kat hampa ayah, kat aku dia tak beli apa pun. Makna kita yang menanam rasa benci dalam diri anak-anak kita daripada kecil. Sebab tu Nabi suruh kita berlaku adil. Berlaku kepada seorang sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man cerita kepada kita, anna abahu a'tahu 'atiyah wa lam yu'ti baqiyat ikhwatihi. Satu hari pak dia beri kepada Nu'man satu pemberian. Dia tak sebutlah apa, tapi pak dia bagi sesuatu kepada dia, kepada Nu'man. Yang mana dia bagi tu bagi kat Nu'man saja, dekat abang-abang, adik-adik, pak dia tak bagi. Lalu dibawa, diceritakan kepada Nabi untuk mendapat penyaksian daripada Nabi. Akhirnya Nabi tanya kepada bapa Nu'man, ayah Nu'man. Nabi tanya, hal a'taita kulla auladika misla hadha? Nabi tanya kepada ayah Nu'man, apakah kamu beri kepada anak-anak kamu yang lain pemberian yang sama macam kamu beri kepada Nu'man? Nabi tanya kepada ayah Nu'man, kamu bagi tak ke anak-anak kamu hal lain macam mana yang kamu beri kepada Nu'man? Ayah dia kata, la ya Rasulullah. Ayah dia kata, tak, aku bagi kat Nu'man seorang saja, hak lain aku tak beri ya Rasulullah. Nabi kata, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu sesama anak-anak kamu. Tuan-tuan, walaupun kadang-kadang mungkin anak kita ni ada cerdik, ada kurang cerdik. Mungkin kadang-kadang anak kita di kalangan anak kita yang Allah bagi sempurna, yang Allah bagi kurang sempurna, anak-anak istimewa. Jangan kita bezakan kasih sayang kita dengan mereka. Jangan, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebab itu adalah amanah daripada Allah. Berlaku adil sekalipun anak yang Allah beri itu anak yang mungkin anak yang istimewa, yang kurang sempurna fizikal dia berbanding dengan anak-anak yang lain. Dia ada perasaan, dia ada hati, walaupun dia tidak sempurna, dia tidak pernah minta dilahirkan begitu, tapi Allah bagi itu ada sebab dan keistimewaan yang Allah berikan kepada dia, dan Allah nak beri kepada kita. Dan yang terakhir yang saya nak kongsi pada malam ini, tuan-tuan, ialah ulama sebut kepada kita al-i'timadu 'ala Allah, bergantung dengan Allah. Kita dah ajak anak kita dengan sembahyang, kita dah ajak anak kita dengan Quran, kita dah beri pendidikan agama seawal usianya, daripada usianya 5-6 tahun, kita dah dedah dah, kita dah bagi dah macam-macam kita bagi. Jangan lupa bergantung dengan Allah. Ini cukup penting. Doa daripada mak bapak,
Nabi sebut dalam hadis, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. 3 jenis doa yang sangat-sangat mustajab, tidak ada ragu-ragu padanya. 3 jenis doa yang sangat Allah terima, yang tidak ada keraguan padanya. Siapa dia? Da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Doa orang yang dizalimi, bila dia berdoa pada Allah, Allah terima doa dia. Wa in kana fajiran, sekalipun orang yang kena zalim itu jahat, sembahyang pun tak, puasa pun tak, tapi orang buat zalim kat dia, bila dia berdoa pada Allah, Allah tolong. Ulama kata bukan sebab Allah suka kepada kejahatan dia, tapi sebab Allah nak bagi keadilan kepada dia. Waktu Nabi nak utuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman sebagai gubernur, Nabi pesan kepada Muaz, ittaqi da'watal mazlum. Muaz, jaga-jaga kamu, jangan sampai kamu terkena doa orang yang dizalimi. Makna jangan buat zalim ke orang sehingga orang yang kena zalim itu berdoa pada Allah, waktu itu Allah takkan ketepikan doa dia. Allah akan terima, Allah akan beri balasan kepada orang yang melakukan kezaliman. Lepas tu kita jangan buat naya ke orang, jangan buat zalim ke orang. Kat menatang dengan dia makhluk Allah, tak boleh kita buat zalim. Dia akan tuntut balas di hadapan Allah di akhirat. Yang kedua, siapa dia? Da'watul musafir, doa orang musafir. Keluar daripada rumah, pergi ke suatu tempat, ke suatu negeri dengan tujuan yang baik, menuntut ilmu, buat haji, buat umrah, ziarah. Makna kita hijrah, kita keluar daripada rumah, pergi ke satu tempat, musafir dengan tujuan yang baik. Selama mana kita duduk dalam status kita sebagai musafir, doa kita sangat dimakbulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, Nabi kata da'watul walidi ala waladih, doa bapa, dan ulama kata termasuk doa ibu kepada anak-anaknya, sangat dimakbulkan oleh Allah. Ulama kata sama ada doa tu doa kebaikan. Kalau mak bapak minta kebaikan untuk anak-anak, Allah terima. Ataupun dia minta keburukan untuk anak dia, pun Allah akan terima. Lepas tu jangan doa benda-benda yang tidak baik pada anak-anak, tuan-tuan. Pasti Allah terima. Besakan dengan kisah Juraij. Dalam Riyadhus Shalihin pun ada disebut cerita ni. Seorang abid di zaman Bani Israel, dia tengah buat ibadat, mak dia mari, tua dah, mari berjalan kaki nak jumpa dengan dia. Panggil Juraij, Juraij, Juraij. Dia tak menyambut panggilan mak dia, pasal itu balik buat ibadat. Kemudian bila Juraij turun tengok mak dia tak ada, mak dia balik, dia kecil hati orang tua ni pasal sebab dia mari jauh nak jumpa anak, tapi anak tak sambut panggilan dia. Mari hari yang kedua panggil Juraij, 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 Juraij tengok tu buat ibadat, dia nak tunggu sah nak habis, hak mana ada. Lepas tu dia nak jawab panggilan mak dia. Mak dia duk panggilan mak dia, tak sambut panggilan mak dia. Akhirnya mak dia pun balik kecil hati kali yang kedua. Sebelum daripada mak dia nak balik, mak dia angkat tangan minta pada Allah, ya Allah, jangan matikan anak aku Juraij ni, melainkan kamu fitnah dia, uji dia dengan fitnah wanita, ya Allah. Juraij dia dengar doa mak dia, dia berasa tak sedar hati. Dia turun tengok mak dia tak ada. Mak dia kecil hati, marah, tak sedar, tak berasa kecil hati dengan anak tadi ni, sehingga mak dia terajak berdoa keburukan untuk anak dia. Dicerita dalam kitab Selang, tak berapa lama takdir Allah, ada satu pelacur yang cuba nak menggoda Juraij. Dengar kata Juraij ni orang alim, orang hebat, habib. Dalam perjalanan nak pergi goda Juraij, sampai sekarang jalan jumpa dengan pengembala kambing, berzina dengan pengembala kambing. Akhirnya mengandung, lahir anak. Bila lahir anak tadi ni reyuk satu kampung. Ni anak siapa? Orang kampung kata. Perempuan tadi kata ni anak dia berzina dengan Juraij sampai lahir anak. Orang kampung kata, oh kami duk sangka untuk Juraij ni tok lebay, orang alim. Rupanya dia berzina dengan perempuan ni sampai lahir anak. Dia bawa kapak, bawa cangkui, bawa barang apa semua, dia runtuh tempat ibadat Juraij. Juraij turun, Juraij tanya, sebab apa yang kamu serang aku ni? Orang kampung kata, ni Juraij, kamu buat zina dengan perempuan ni sampai lahir anak. Masa tu Juraij teringat doa mak dia suatu ketika dahulu. Hari ni hari Allah nak kabulkan doa mak dia.
Juraid kata, tunggu Sa'ad, aku nak semayang 2 rakaat. Dia semayang, dia turun, dia pegang kepala anak tadi ni. Dia tanya budak, wahai budak, siapa bapa kamu? Budak tu baru lahir. Dia kata, pak aku ialah pengembala kambing. Terlepaslah Juraid daripada fitnah tersebut. Kan kita baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj, cerita pasal Isra dan Mi'raj. Syekh Daud Abdullah Fatani dia ceritakan kita kan, ada 10 orang budak-budak boleh cakap pasal dia kecil tu. Nabi Muhammad bila bersin, alhamdulillah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam bila beranak, Siti Maryam mau balik dia ke rumah, duk merah lagi. Orang kampung dia kata, Maryam, kamu buat perbuatan terkutuk sampai lahir anak. Maryam tak kata apa, dia tunjukkan Nabi Isa masih kecil. Orang kampung dia kata, macam mana kami nak tanya dia kecil lagi? Waktu itu Nabi Isa berkata-kata, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Budak-budak dalam kisah Nabi Allah Yusuf AS, bila Yusuf digoda oleh Zulaikha, berambat dalam rumah, Zulaikha tarik baju Zulaikha, payah belah belakang. Suami dia balik, Zulaikha kata, Yusuf nak ajak dia berzina. Zulaikha tuduh Yusuf AS. Pada ketika itu ada seorang saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ulama kata bayi yang duduk dalam buaian masih kecil. Bayi itu berkata-kata, tengok baju Yusuf koyak belah mana, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju Yusuf koyak belah depan, Zulaikha benar, Yusuflah yang menipu. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas sadiqin. Tapi kalau baju Yusuf koyak belah belakang, maka bermakna Zulaikha yang menipu, Yusuf yang benar. Tapi bila tengok koyak belah belakang, walaupun tahu kata Yusuf benar, tetap dimasukkan dalam penjara kerana nak menjaga nama suami dia yang merupakan menteri pada zaman ketika itu. Ni di antara budak-budak yang boleh cakap waktu dia kecil tadi ni. Nak cerita pada kita tuan-tuan, doa daripada ibu bapa. Sama ada ibu bapa mendoakan kebaikan untuk anak-anak, Allah akan terima. Ataupun ibu bapa mendoakan keburukan untuk anak-anak, pun Allah akan terima. Sebab itu doa kebaikan untuk anak-anak kita. Dalam Quran, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tuan-tuan baca dalam surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang tetap teguh mendirikan salat. Begitu juga zuriat keturunanku orang yang tetap teguh mendirikan salat. Wahai Tuhanku, tolong terima doaku ya Allah. Kita dah ajak dia semayang, kita dah didik dia semayang daripada kecil sampai dia balik. Selebihnya kita kena bergantung dengan Allah. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang tetap teguh mendirikan semayang, tak tinggal solat. Ya Allah, jadikan anak-anak aku juga zuriat keturunan yang tetap teguh mendirikan solat. Ya Allah, tolong terima doaku ya Allah. Doa Nabi Ibrahim sebelum nak bulik Nabi Allah Ismail, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan pada aku anak-anak yang soleh. Ini doa yang kita boleh baca tuan. Berapa tahun Nabi Ibrahim berdoa, baru Allah bagi fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami beri khabar gembira, Ibrahim akan dikurniakan anak yang penyantun. Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Dia Nabi, dia seorang Khalilullah, pun berdoa minta pada Allah, apatah lagi kita minta pada Allah, insya-Allah Allah akan beri kepada kita anak-anak yang baik. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, kalau tak boleh menghafal Quran, minta dalam bahasa Melayu. Ya Allah, berikan anak-anakku ini anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepada kedua ibu bapa, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat kepada Rasul, anak-anak yang boleh memberi manfaat kepadaku lepas daripada aku mati. Dan Nabi kata 3 benda lepas daripada kita mati, walaupun kita mati tetap dikira pahala berjalan. Salah satunya apa dia? Waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa. Ini dia antara perkara yang patut kita tinggal waktu kita hidup sebelum daripada kita mati. Didik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi zuriat keturunan yang saleh, yang taat pada Allah, yang akan menjadi kebaikan kepada kita bersama di dunia dan juga di akhirat. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Walaupun malam cadang nak ajak sampai pukul 11, tapi seorang kau tak nak dah. Nama-nama esok PAD Attack tak cakap dah esok ni. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan di atas ruangan yang diberikan kepada saya pada malam ni. Di kali yang ketiga kot saya sampai di Johor. Kali yang kedua dulu pun ada program di Batu Pahat juga, saya lupa di mana.
program itu untuk berkaitan dengan Quran, untuk guru Quran. Cari di kali yang kedua, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kelapangan, ada rezeki di masa hadapan, kita berlimpah lagi, insya-Allah. Terima kasih. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل